Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid cikgu yang paling cikgu sayangi sekalian. Apa khabar? Cikgu doakan semua orang, semua kita ini sihat, sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita mulakan bab baru, iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Anak-anak dah bersedia? Jangan lupa keluarkan buku teks. Muka surat berapa? Ya, di sini ada tulis muka surat berapa? Ya, muka surat 14. Okey, pengenalan kepada reka bentuk. Kita lihat situasi ini ya. Arif dan keluarganya berada di restoran yang terletak di menara bangunan. Wah, tinggi kan restoran itu. Kita tengok apa yang Arif sebut. Arif walkan bersama dengan ayahnya. Ayah, cantik sungguh bangunan tinggi di sekeliling kita. Bentuknya berbeza-beza. Ya, kemudian apa yang ayahnya sebut? Ayahnya membalas kembali. Ya, Arif, semua objek di atas meja ini pun mempunyai reka bentuk yang pelbagai. Ya, oleh itu apakah maksud reka bentuk? Adakah reka bentuk ni adalah makanan-makanan? Makanan pun mempunyai bentuk yang berbeza-beza. Begitu juga dengan bangunan. Lihat sandwich ini berbentuk apa? Ingat tak? Ya, berbentuk segitiga. Bagaimana pula dengan kuih ni? Kuih apa namanya? Tahu tak kuih apa? Kuih ni nama dia kuih ketayap. Cikgu rasa bentuknya seperti bentuk silinder. Bagaimana pula dengan ni? Cikgu suka makan kuih tepung talam. Bentuk apa? Ya, bentuk kubus. Bagus, kamu semua ada belajar dalam matematik kan? Okey, di sini kita akan baca pula apakah maksud reka bentuk. Reka bentuk ialah sebuah bangunan. Tentunya berbeza antara satu sama lain. Begitu juga dengan objek yang berada di sekeliling kita. Bolehkah kamu nyatakan objek yang mempunyai pelbagai reka bentuk? Ya, dalam sini kita tengok kan, cikgu dah beritahu dah. Ada kuih-kuih pun mempunyai pelbagai reka bentuk. Begitu juga dengan bangunan. Siapa tahu ni bangunan apa? Antara bangunan yang tertinggi di Malaysia. Apa itu? Dia berkembar. Apanya? Ini kita nama dia menara berkembar. Yang ni apa pula? Yang ni namanya apa? Menara Kuala Lumpur. Ya, gambar ini diambil di mana? Di Kuala Lumpur. Ya, ibu negeri kita, iaitu ibu negara, ibu negara kita iaitu Kuala Lumpur. Negara kita nama apa? Ya, negara kita namanya Malaysia. Kita lihat muka surat seterusnya. Okey, apakah reka bentuk? Di sini dia tanya, apa maksud reka bentuk? Reka bentuk bermaksud corak ataupun bentuk sesuatu produk yang direka. Bentuk itulah. Jadi apabila kita nak membuat satu ciptaan baru, contohnya kamu nak buat apa? Contoh kamu nak buat bantal. Kamu tak maulah bantal selalunya bentuk apa? Bentuk segi empat kan. Kadang-kadang kamu nak tukar bentuk lain, boleh tak? Kamu nak tukar bentuk kereta api ke? Itu pun adalah contoh reka bentuk. Okey, jadi di sini kamu boleh tengok reka bentuk bermaksud corak atau bentuk sesuatu projek yang direka. Contoh gelas ini. Gelas ni bentuk apa? Lihat, ada yang dia macam apa? Berbentuk besar di atas, di bawah ni kecil. Maka gelas ni pula sama, yang atas dan bawah. Yang ini ada pula gelas yang atasnya besar, bawah ni kecil sedikit dan dia melengkung ke tepi. Begitu juga dengan baju, mempunyai pelbagai reka bentuk. Kuih, bentuk-bentuk kuih ni, kuih apa namanya? Kita kan baru selesai bagi kaum Cina ya, mereka menyambut tahun baru Cina. Ya, apa nama kuih ni? Kamu
kita sebagai negara yang integrasi, kita mesti kenal apakah kebudayaan negara kaum lain. Kuih ni nama apa? Siapa tahu? Ya, kuih ni namanya kuih bulan, ya. Okey. Pentingnya reka bentuk. Apa pentingnya reka bentuk? Mari kita tengok apa pentingnya reka bentuk. Setiap reka bentuk mempunyai kepentingannya dalam kehidupan. Antara kepentingan reka bentuk adalah seperti yang berikut. Penting. Apanya? Pertama, memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Ada orang suka selalu dia tengok benda yang sama, jadi dia nak sesuatu yang berbeza. Jadi bila kita tengok berbeza, kita suka dan kita menarik dan kita beli. Baru ni cikgu tengok ada yang memakai face shield kan, yang muka tu kan. Jadi ada pula cikgu tengok ada mereka membuat reka bentuk baru. Dia buat face shield tu macam cermin mata hitam. Macam topi keledar kamu tu, topi keledar mak ayah kamu, kadang dia buat bercermin warna hitam. Jadi bentuk-bentuk yang sebegitu menarik perhatian kita. Jadi orang kata pembeli tertarik untuk membelinya sebab dia berbeza dengan yang lainnya. Ni tu cikgu kata memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Ada pula yang kenapa kita pentingkan reka bentuk, membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Contoh macam apa nama ni, kettle kan bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu kita panggil dia ceret. Jadi ceret ni mestilah ada tempat pegang. Tapi kalau kamu buat reka bentuk ceret, tak ada tempat pegang, panas pula, bagaimana? Jadi itu penting, ya. Reka bentuk juga membantu kerja dan memudahkan urusan harian. Lihat ceret ni pula, dia ada warna hitam ni. Apa dia? Satu bahan penebat, ya, plastik tu bahan penebat untuk mengelakkan panas apabila kita memegang ceret tersebut. Begitu juga alat ni, ya, alat pembancu teh, pembancu kopi, ya, dan beg kamu. Jadi mestilah kamu letakkan tempat tali yang untuk menyandang beg supaya kita beg tu mudah dibawa. Itu adalah pentingnya reka bentuk. Tengok pula seterusnya, reka bentuk juga menyimatkan masa. Apa beza reka bentuk kereta api yang dulu dengan kereta api yang sekarang? Apa bezanya? Kereta api sekarang ni dia berbentuk tajam hujung, ya. Jadi apabila dia panggil dia aerodinamik, apabila berbentuk begini, jadi udara mudah melalui bentuk begini, tak ada kurang rintangan. Kalau begini, udara terhalang oleh sebab reka bentuk yang bersegi begini. Berbeza dengan kereta api yang berbentuk aerodinamik seperti begini. Jadi bolehlah menyebabkan masa, boleh menyebabkan kereta api itu bergerak lebih laju. Itu kepentingannya reka bentuk. Seterusnya, reka bentuk juga memberi pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Ada kita kan, bila kita pergi ke supermarket, kita boleh tengok di ruang kasut tu ada macam-macam reka bentuk kasut. Kenapa begitu? Kenapa tak bagi serupa saja? Itulah sebabnya untuk memberi pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Macam cikgu ni, cikgu kurang suka kasut yang bertumit tinggi, tetapi ada yang suka. Jadi kita raikan semua. Jadi untuk yang suka, mereka sukalah beli yang bertumit tinggi. Macam cikgu suka kasut yang flat sahaja ataupun dia bertumit rata, kurang bertumit. Jadi bagaimana semua pilihan itu menyebabkan wujud pelbagai bentuk reka bentuk, pelbagai reka bentuk kasut. Jadi dari sini secara berkumpulan, ya, kamu tak boleh ada kumpulan sini kan. Kamu tak perlu buat kumpulan. Buat koleksi gambar satu produk yang telah dihasilkan dengan pelbagai reka bentuk.
kemudian pamerkan di dalam kelas. Macam mana kamu nak buat? Dan kamu sekarang agak sukar kan, sebab kamu sekarang tinggal di rumah, jadi kamu tidak bersama dengan kawan-kawan. Apa yang cikgu nak kamu buat mudah saja. Mudah saja. Cikgu nak bagi satu satu tugasan yang mudah. Apa tu tugasan kamu? Cikgu nak kamu lihat koleksi. Contoh, kalau kamu nak ambil koleksi kasut, kamu cari koleksi kasut yang ada kat rumah kamu ambil gambar dan hantar ke dalam grup Telegram ini. Senang saja. Dan kamu tulis nama kamu sikit dekat bawah tu. Senang saja. Ataupun kamu nak reka bentuk buku, ataupun reka bentuk bantal, ataupun reka bentuk apa saja yang menarik perhatian kamu. Contoh, reka bentuk permainan, reka bentuk botol air minuman, apa saja cikgu terima. Kamu kumpulkan semua satu benda reka bentuk. Contoh, kalau kamu kata reka bentuk botol, kamu sediakan botol sajalah. Jadi pelbagai reka bentuk botol yang ada di rumah kamu. Jadi hanya snap satu gambar saja dan hantar, siaplah tugasan kamu. Maksudnya kamu dah faham apa maksud kepelbagaian reka bentuk. Begitu juga dengan buku dan sebagainya. Pilih satu, hantar satu gambar saja. Mudah saja tugasan kita hari ini. Okey, saya rasa itu saja PDPR kita pada hari ini. Jumpa lagi kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.